اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa takhfatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dulu saya beritahu sebagai motivasi, inilah sebenarnya bekalan kita. Kalau betul lah kiamat tu 50 tahun lagi, rata-rata di sini tak sampai dah. Ya tuan-tuan, meninggal saja dunia, badan terbujur kaku, maka Al-Quran telah main peranan di situ, berlega di sekitar rumah kita, membantu supaya jenazah kita itu cepat sampai ke kubur. Kubur itu syarat saja, ya, ada orang tu jenazah di udara, ya tak? Ada tu dalam kapal, dalam laut kan, ada tu tak ada, rupa jenazah hancur lebur kan. Kena restructure balik. Bagaimanapun Al-Quran terus berada bersama kita, menemani kita dalam apa rupa bentuk jenazah kita pun. Jadi kita belajar ni bukan untuk mati, tetapi untuk menjalani kehidupan kita sampai ke akhirat. Bekalan kita sampai ke akhirat. Apa jua yang ada tinggal, ya, apa jua yang ada kita tinggal kepada anak-anak kita, ya, sama ada duit, sama ada kereta dan sebagainya, tinggal. Namun begitu, masa kita ada ni, kita kena carilah ilmu dan cari harta juga, supaya kita meninggal, anak kita, tinggalkan anak kita dengan harta yang baik, yang subur, dengan syarikat yang telah maju, lebih baik daripada kita meninggal, ya, dalam keadaan kemiskinan, ya, dalam keadaan kemiskinan. Jadi saya kata dalam kelas pagi tadi, setiap orang mesti ada satu bisnes, usahawan, ya, sama ada dalam apa juga bidang. Kalau yang paling mudah sekali pertanian lah kan. Pertanian hari ni tuan-tuan, pertanian adalah bisnes. Sebenarnya dalam Quran dah sebut dulu pertanian adalah bisnes. Daripada sebiji itu kita tanam. Saya punya kebun sebiji ada dalam kamera ni, tapi nak time, saya akan bawa minggu depan insya-Allah. Lepas 4 bulan dia batang besar ni, suburnya, lepas tu dia boleh keluar, saya kira-kira dah 500 tangkai kacang pis. Kacang pis yang saya bawa tu kan, kacang pis, kacang pis. Ini sebenarnya inilah bisnes. Ini sebenarnya bisnes kan. Daripada saya tanam dalam politin bag macam tu, ya, letak baja kompos, ditumbuh. Kalau tak tanam dia tak akan tumbuh. Kalau kita tak mula bisnes, kita tak akan dapat mengenali erti bisnes itu sebenarnya kan. So this is business. Kita tanam, lepas tu dia naik, lepas tu saya taruh dia punya batang, ya, akhirnya naik, lepas tu kena pakai para pula. Ya, para dia dari sini ke dinding tu, hanya dengan sebatang je. Sekarang ni dia punya batang besar ni lah. Kena buah tak habis-habis. Dia orang bagi saya, "Ustaz, saya ada Ustaz, tapi dah habis, dah kering." Dia punya kacang pis tu macam ni, ada 3 saja. Ada 3 saja. "Ustaz nak nanti saya beli kan, minggu depan saya bawa." "Tak payah beli kan." "Allah, saya ada Ustaz, dah habis dah. Saya nak balik, saya terpijak. Satu kacang yang telah hilang 2, tinggal 1. Terbuka kulit. Saya ambil itu. Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Jadi itulah yang saya tanam. Dia punya rimbun dia, ya Allah, masya-Allah. Boleh 4 orang duduk bawah tu study dengan hanya sebatang saja. Jadi sebiji je. Ya. Jadi inilah dia tijarah, bisnes yang hari ni orang tak nampak. Tuan-tuan tahu tak? Ya, Datuk. Boleh jual dengan boleh jual. Tak, saya Datuk, saya bercadang nak bawa satu biji satu orang untuk tanam, dan saya akan pergi melawat. Nak tengok. Saya pergi rumah Datuk Syukur, dia ada pisang besar. Dia ada pisang besar kan.
Sebenarnya kalau kita tak tanam, kita tak akan merasa nikmat tanam. Saya rasa tidak melampau dalam video YouTube ni. Orang kalau kita cakap nak tengok orang tu subur imannya, dia kata tengok pada pokok yang dia tanam. Ma'assalamah. Maknanya baik buruk kita ni pada pokok tu. Kalau orang tu tanam tak naik-naik, itu masalah dia, bukan masalah pokok. Betul. Kalau yang ada tanam tapi tak berbuah, tak berbuah, itu masalah dia juga, bukan masalah pokok. Ada orang kata tanam tak berbuah, macam mana nak buah? Kita tak bagi baja dia. Banyak sungguh sangat tak boleh. Tak boleh juga tengok pakar pertanian. Ada pakar. Baja kalau sayur kita kena ubur setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Kalau kelapa setiap bulan kena tabur baja tu lebih kurang 1 meter jarak daripada batang. Jangan tabur tepi batang tu. Dia tak mati, dia tak berkesan. Pasal akar dia jauh. Kena tabur jauh tepi tu dan tengok lepas sebulan tabur tengok buah dia. Buah saja. Kan? Tuan-tuan, dulu tempat saya kelapa jatuh orang tak peduli. Hari ni kelapa sebiji RM1.80. Betul tak? You just imagine, one of my friend dia tanam 20 hektar kelapa pandan. Ya? Satu pokok tu berapa banyak pokok dia kelapa tak nampak tu. Memang jutawan pun. Jadi kalau kita nak tanam hari ni, baik tanam cepat-cepat sebelum kiamat mari. Betul. Orang tak peduli tanah hari ni. Orang tak peduli tanah. Tanam kelapa. Kelapa RM1.80 sebiji. Dijual kat kedai RM3.50. Dulu kelapa tak ada harga. Untuk minum air sekarang ni. Untuk minum air dan isi. Maknanya itulah dia pertanian kan. Pertanian itu adalah bisnes. Bila kita dah tanam, dia berbuah, tak payah lagi kita buat apa, ambil buah je. Ya, ambil buah je kan. Jadi tuan-tuan, dalam dalam Quran mengatakan petani jadi kaya. Puluh-puluh ayat ada. Banyak. Ya, banyak. Huwallazi ansya'a jannatin ma'rusyatin. Dialah yang telah menumbuhkan pokok-pokok ni yang hidup. Ya, kemudian dia kata ada yang menumpang orang lain jalin, ada yang dia boleh tegas diri pokok durian, ada yang melata dan sebagainya kan. Itu semualah. Saya pernah baca satu kajian. Tuan-tuan punya building di sekitar Kuala Lumpur tu, mereka adalah pekebun-pekebun sayur di Genting Highland. Mereka punya building kaya-kaya tu. Kita percaya tak? Hari ni baru orang kita nak pergi pada pertanian. Yes. Di negara maju, kalau orang tanya what is your father's occupation? Farmer. Pasal farmer tu kaya. Farmer dia orang, dia beli tanah 20 hektar di pinggir London tu. Di situ ada used car, di situ ada kuda, di situ ada traktor, di situ ada kalau yang kambing, lembu, pera tuan-tuan, pera kambing. Kambing bagus, senyum selalu tengok kan. Kalau nelayan pula, what is your father occupation? Fisherman. Di sini petani, cikgu pun tak tahu. Nelayan pun tak tahu je kan. Kaya bukan kerana kambing, dia jual tanah. Tak apa lah tu. Ya, kalau tak ada kambing, tak ada tanah tu kan. Biarlah, tak kira asalkan dia boleh jadi kaya kan. Mana pertanian, kambing, tanaman dan sebagainya kan. Okey. Sebab nelayan sana dia ada helikopter transport dia. Dia kapal dia tak pernah keluar, duduk di laut dalam. Dia jual di sana through kapal-kapal. Dia balik 6 bulan sekali repair kapal tu kan. Jadi apa jadi kalau Datuk Syukur punya kapal tu ada 3-4 biji kan, banyaknya sedekah yang kita boleh buat. Tidak, makan seorang tak habis kan. Jadi tapi jangan salin, bukan cerita ni. Hari ni kita nak belajar lain. Sebagai motivasi kan. Dalam Quran ni tuan-tuan memang banyak. Ini saya bawa Prof ni ya. Makan ni. Okey, kalau tengok dalam jadual ni ya, tuan-tuan Datuk Letin, Al-Quran dan hadis. Ya. Hadis itu menerangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada tiga lapangan besar, iaitu akidah dan iman. Ya. Ini berkaitan dengan hati. Ya. Jadi di bawah akidah tu dia sebut hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah, iaitu bagaimana kita nak mengenali Allah. Dan yang kedua uluhiyah, ketuhanan.
Ya, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah. Yang ketiga, hal sama'iyah. Bagaimana kita nak meyakini akhirat. Sama'iyah tu maknanya yang kita dengar, yang kita tak pernah tahu kan. Tuan-tuan nampak tak? Dan yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan nubuwah. Nubuwah tu kenabian. Yang pertama tu tuan-tuan, rububiyah. Rububiyah itu daripada Rabb. Rububiyah mana tak dapat keagungan Allah. Ya, kalau kita tidak merasa Allah itu hebat dalam diri kita, masakan kita boleh mengenal Allah. Ya, kita belajar dulu zero mind. Ya, maknanya merasakan Allah itu besar dalam diri kita. Ya, sentiasa berada bersama kita. Uluhiyah, bagaimana bila kita Allah tu rasa besar dalam diri kita, bagaimana kita nak mengerjakan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat. Ya, kalau kita tak pernah rasa Allah tu besar dalam diri kita, masakan kita boleh mengerjakan solat? Jadi oleh sebab itulah dia katakan uluhiyah, ketuhanan. Okey, selepas itu kita nak kekalkan ketuhanan, konsep itu dalam diri kita dengan kita meyakini bahawasanya hal-hal yang berkaitan dengan sama'iyah. Sama'iyah maksudnya apa yang kita dengar yang tak pernah kita pergi, sepertinya akhirat, kiamat, ya, apa tu, dosa pahala, balasan, ya, sedekah jariah di akhirat nanti. Itu juga dianggap sama'iyah, iaitu sama'iyah maksudnya hal-hal akhirat dan kiamat. Ya, sama'iyah daripada perkataan sama', dengar. Ya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan apa tu nubuwah. Nubuwah ni kita kena yakin bahawasanya Nabi pesuruh Allah. Ya, tugas-tugas Nabi. Ya, nububiyah. Nububiyah tu dia dah terjemah, tapi nubuwah pun betul, kenabian. N-U-B-U-B-I-A-N, nububiyah. Ya, nubub daripada Nabi, ya. Boleh nak kena taling ke? Tak payah, pasal banyak ni kan. Okey, dan setakat itu saja tengok, pendek saja. Bahagian yang kedua yang agak banyak dalam Al-Quran, iaitu bahagian berkaitan dengan bagaimana cara hidup dalam Islam. Kalau cara hidup dalam Islam ni bagaimana untuk merancang hidup dalam Islam, itu nama dia syariat Islam. Syariat itu mana, how do we manage our life, ya, during our time. Itu penting. Ya, bagaimana kita nak mengenal diri kita dalam dunia yang kita dibenarkan 60 tahun, 70 tahun ni. Apa sumbangan kita? Itu di bawah syariat dan Islam. Ya. Sebab itu nama dia pekerjaan anggota. Kita dibekalkan dengan anggota-anggota kita, termasuklah tangan, kaki, hati dan sebagainya. Jadi anggota-anggota itulah yang guna untuk membantu kita merancang kehidupan kita daripada awal sampailah kita mati. Ya, berapa mana wang kita tinggal, banyak mana anak yatim yang kita telah bantu, ya, berapa ramai jemaah masjid yang dapat sembahyang atas tikar kita. Tak, berapa orang merasa sejuk dengan aircon yang telah kita sumbangkan. Itu dikatakan perancangan Islam yang harus ada pada setiap orang. Yang orang kata hari ini syariat Islam. Ya. Okey, di bawah syariat Islam ini ada perkara-perkara besar di situ. Yang pertama sekali tuan-tuan, ibadat. Ibadat je tak? Okey, tulis nombor 1 ibadat. Kita berdeka ni ibadat, ya. Okey. Nah, ni ibadat. Ibadat ini iaitu perhubungan antara manusia kepada Allah. Bagaimana kita nak menghubungkan diri kita kepada Allah, ya, setiap hari 5 kali satu hari, malam kita bangun, ya, kita nak berhubung dengan Allah, ya. Sebab itu, yes, bawah tu, ya, sebab itu di situ diberi dalam Quran disebut bagaimana kita nak membersihkan diri, bersuci, kita nak mengerjakan solat, kita nak puasa, kita nak berzakat dan sedekah, kita nak pergi haji, kita nak berdoa, kita nak bersalawat, kita nak berzikir, kita nak bertasbih, kita nak sujud kepada Allah dan taubat, serta apa tu di bawah tu? Kenal diri. Kematian? Dan lain-lain. Kematian ni ya. Saya pun tok guru tak nampak. Kalau sebut mati pun takut tu. Tak apalah, tahu tak apa. Kematian dan lain-lain. Jadi ini adalah ibadat yang bukan kecil sebenarnya. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui
12 ini dan mungkin ada lain lagi kan. Okey. Okey dan Nombor 10 tu nombor 10 tu sujud. Ya, sujud. Kita sujud hanya dalam solat. Tapi kita jarang-jarang kita sujud syukur ketika kita dapat satu berita baik, ya. Anak kita boleh submit dan berjaya dapat PhD. Kita pun sujud di mana juga kita berada. Sebaik saja kita dengar berita. Itu nama dia sujud syukur. kita baca apa tak baca? Ya, tak payah baca subhanallah, tak apa. Ya, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak apa. Tak baca pun tak apa. Yang penting kita ingat, ya Allah, syukur padamu ya Allah. Anak aku telah lulus. Anak aku dah bersalin. Isteri dah bersalin, walaupun tua dah bersalin juga lagi. Ya Allah, syukur. Ramai orang buat dia je. Ramai orang buat dia je lah. Ya. Boleh Datuk, boleh. Boleh sembahyang sunat pun boleh. Okey. Dia bukan main berdoa kepada Allah, ya Allah aku, kalau lah aku dapat anak lagi dalam keadaan hari ni, umur aku dah tua ni, syukur alhamdulillah. Bila dapat dia lupa. Bila dapat dia lupa, dia asyik dengan anak dia kan. Okey tuan. Okey, untuk melengkapkan kehidupan kita menjadi seorang khalifah yang sempurna dalam kehidupan kita semasa hayat kita, kita kena pergi pada yang kedua. Yang kedua ni muamalat. Ya, muamalat. Muamalat. Memanglah kita takkan nak kenal Allah dengan duit, dengan poket kosong. Betul tak? Nak pergi masjid, duduk naik Vespa selalu. Mestilah nak pergi masjid naik Ferrari, naik Mercedes, Datuk. Kan, ini pergi masjid naik Honda. Mercedes tinggal kat rumah. Minta maaf lah, orang sini tidaklah orang lain tu. Naik basikal kan, langgar adik kereta, pergi masjid. Langgar adik orang lain yang pakai kancil je langgar kita. Malu tak? Jadi kenapa tidak kita pakai Ferrari pergi masjid? Yang lengkap, yang baru kita vacuum, semayang kan seronok kan. Oh, naik Ferrari. Kalau tak akan nemu, ya Allah, aku tak mampu nak pakai Ferrari ni kan. Betul tak tu? Jadi kita berusaha hari ni beli Ferrari satu seorang. Jangan kata Islam halang kita tu. Tapi dengan syarat kita kenal yang bahagian lain lagi ni. Kita kenal wang kita tu konsepnya bukan kita punya. Itu Allah punya, kita pinjam saja. Allah yang beri, kita pinjam. Kena bayar zakat. Kena bayar zakat. Zakat wajib bayar. Tak bayar zakat, tak payahlah belajar bahasa Arab. Betul, tak guna. Tak guna. Malah tak payah semayang pun tak apa. Semayang, ya. Zakat ni tak perlu bayar sekaligus, bayar setiap bulan. Bayar setiap bulan. Kalau tuan-tuan banyak sangat, bayar 700 bulan installment. Ya. Bayarnya dekat MAIS ke, dekat LPZ ke. Ya, jangan pakai bagi sebarangan, kan? Ni bagi sebarangan, orang tak tahu hala kan, entah dia kebal pun tak tahu. Jangan beri ke saya pun tak apa, saya boleh sampaikan dekat LPZ dan sebagainya. Keluar zakat. Sebab zakat itu bukan membersih saja, menyuburkan harta yang ada supaya lebih bertambah. Ya. To get is to give. Without giving, you never get anything more. Sebab itu zakat itu dipanggil tazkiyah. Untuk tazkiyah, bukan bersih saja, subur lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Tapi kita tak nampak yang tu. Sebab itu kita sayang. Ya, macam daging kita ni subur-subur dah makan sihat-sihat, dicubitnya bagi orang. Itulah konsepnya. Tuan-tuan dan puan, yang pertama, hal-hal yang kita jual beli, perdagangan. Tuan-tuan kena bisnes. Kena buat bisnes. Tuan-tuan, ya, lepas pencen ni jangan duduk saja. Tuan-tuan, do a business. Ya, jangan marah saya. Minggu depan tuan-tuan boleh makan kopi, nama dia kopi Renggi. Itu bisnes saya. Tok Guru mula dulu. Tok Guru mula. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati, berapa syarikatmu ada? 10. Berapa pekerja? 20,000. Lebih baik lagi daripada orang yang mati tak ada apa-apa. Mati dengan zikir banyak, dengan amal banyak, tapi tak ada nolong orang. Marah ke? Datuk yang duk tengok begitu je. Betul. Betul. Tuan-tuan puan, jangan cakap banyaklah. Hari ni kita daripada rumah sebuah kita beli 2 buah rumah. Rumah sebilik kita tambah 10 bilik. Sekarang ni masing-masing dah tak naik bilik atas dah. Mubazir tak? Satu pembaziran. Maknanya data tu syaitan duduk semua. Syaitan duduk semua tu, Datuk. Ada orang jiran saya di PJ tu, orang duduk dah 3 tahun kat atas dia tak sedar. Orang Indo duduk di atas 3 tahun dia tak sedar. Sehinggalah orang-orang tu dari Indonesia datang pergi cari alamat tu, dia kata tak ada orang tu sini.
Orang Indo yang duduk kat atas tu, betul? Orang tu yang duduk kat atas tu, sahabat dia mari cari dia alamat tu, baru tu orang tahu dah 2 tahun duduk sini kat atas. Yes. Takut dia sewa ke tak? Takut dia sewa lah. Sebab dia keluar, sebab dia buat rumah tu, dia keluar ikut pintu lain. Jadi hari ni tuan-tuan, betul tak cakap saya? Apalah guna kita buat bilik besar-besar banyak rumah? Kan? Orang buat marah kan? Tak boleh buat apa lagi dah. Rumah saya 4 bilik kat atas tu kosong. Saya dah atas 3 tahun tak naik. Betul tak naik. Anak-anak cucu pun jarang balik. Tak naik. Jadi tinggal kita saja duduk kan, duduk tengok rumah tu kan. Maknanya saya bincang dari segi pembaziran. Jadi kalau nak elak membazir, buat homestay. Bisnes buat homestay. Homestay, the whole house tu RM400 satu malam. Homestay. My friend ada rumah dia buat homestay. Dia ajak isteri dia duduk di kebun, tunggu durian jatuh. Dia buat homestay. Lepas tu sekarang ni ada 8 homestay. Pendapatan dia tak kurang RM20,000 sebulan. Kan bagus tu. Zakat dia bayar setiap bulan. Bagus tak tu? Bagus. What happen kalau all the homestay tu dia punya? Lagi bagus ni dia sewa orang punya kan. Tuan-tuan, think about that. Okey, di bawah. Okey tuan-tuan, Islam ni bijak. Dia beritahu kita pula tentang munakahat. Ilmu bernikah pun ada dalam kitab ni. Okey. Muamalah tu tadi tuan-tuan, hal-hal jual beli kita kena belajar. Bagaimana nak jual beli berjaya kan. Lepas tu gadaian kita kena belajar. Dalam Islam ada gadainya. Kemudian bagaimana nak tubuh syarikat, ya, dan pinjaman, ya, ada dalam Quran. Kemudian sewa, dia panggil apa tu? Upah dan sewa. Dalam Quran ada. Bayar gaji dia sebelum upah kering, sebelum peluh kering, sebelum peluh kering bayar gaji. Nampak England lagi bagus daripada kita sebab dia bayar 2 minggu sekali. Di sini bayar setiap bulan. Ya. Lepas tu tuan-tuan, hal-hal yang berkaitan dengan bank, pertaruhan dan cagaran dah ada dalam Quran ni, jelas ada. Bila kita beri pinjam kepada orang, kita kena tulis walaupun mak ayah, walaupun antara ayah dengan anak. Beri pinjam, tulis. Faktubuhu, tulis. Walaupun beri pada anak, tulis. Pinjam duit mak RM5,000, tulis. Walaupun antara ayah dengan anak, antara suami isteri, kalau pinjam, tulis. Tapi yang ada ni semua yang hebat-hebat tak payah tulis kan. Jangan kena tulis pasal pinjam. Pinjam. Kalau tak bayar, tak payah masak. Kalau tak pinjam tak apalah. Tak apalah kan. Share Ustaz tak pinjam. Share ya? Tan Sri dengar macam tu tadi, betul. Tapi tak apa. Dan Islam dia buat peraturan ni memang jamek manik. Jamek manik ni makna very comprehensive, lengkap. Betul tak? Kemudian pembagian harta dan faraid. Ya, hari ni kalau ada harta cepat-cepat bagi kepada anak. Ya. Dan jangan lupa tuan-tuan, hari ni orang berebut harta yang ada, dia wakaf. Di Arab Saudi majoriti dia wakaf. Anak dah ada rumah, nak buat apa? Wakafkan untuk anak yatim duduk, wakafkan untuk sekolah. Bila mati besok, itu semualah berjalan. Ya, yang kita mati anak soleh, ilmu, kelas bahasa Arab kalau ada. Kalau selalu tak ada, tak masuk. Lepas tu yang ketiga, sedekah jariah tu termasuk wakaf-wakaf tu. Termasuk saya 10 tahun dulu, seorang kerani bank nak balik ke Sabah, tak nak kerja lagi. Ustaz, saya serah rumah saya ni dekat Ustaz, tapi saya tak ada kuasa nak ambil wakaf. Dia serah ke Baitul Mal. Rumah tu 350,000. Senang aja. Kalau dia jual bawa balik duit tu, sangat mudah bawa balik kan. Tapi dia nak wakafkan. Bagaimana semangat dia boleh wakafkan? Ya, dengannya setiap hari, setiap tengah hari belajar bahasa Arab, belajar ilmu fardu ain dengan ustaz-ustaz yang mengajar di pejabat tu, di bank tu, dia boleh keluar, dia boleh berani, Ustaz saya nak wakafkan rumah saya, tutup cerita. Tak nak lagi berfikir, ini rumah saya harga dia boleh beli 300,000, saya nak wakafkan. Makni tuan-tuan dan puan, itu semualah ya. Kemudian munakahat, hal nikah kahwin, hal memilih bakal isteri, hal wali, hal anak, hal talak cerai, hal edah dan juga mut'ah, ya, hal rujuk,
ya, hal penyusuan, ya, penyusuan, dan apa tu? Dan hadanah. Hadanah ni artinya apa? Penjagaan. Hari ni kalau suami isteri bercerai, siapa yang patutnya dapat anak? Isteri dapat anak kan? Betul ke? Tengok ya. Tengok umur lah kan. Tengok umur. Kalau umur macam saya ni, dia tak bagi nak jaga macam ni kan. Ada bayi lagi, susah pening kepala. Mestilah mak jaga. Tapi hari ni ada mak yang tak nak anak. Ada. Ada ya? Buang ada. Ada yang buang pun ada yang tak nak anak. Masya Allah, ruginya kan. Okey. Lepas tu pembinaan keluarga. Okey tuan-tuan. Yang keempat, Allah telah menggariskan bagaimana nak mengawal semua kehidupan ini dengan ada undang-undang jenayah. Ya? Ya? Bagaimana nak mendaulatkan undang-undang dalam negara? Keselamatan jiwa dan nyawa. Ini kan bila pasal soal nyawa ni kan, apa dia maqasid yang keberapa tu? Yang menjaga nyawa manusia tu kan? Adakah maqasid kan? Jadi ini sebenarnya meliputi 5 maqasid yang kita bincang dulu. Ingat lagi tak? Ya, keselamatan harta benda, tak boleh menceroboh harta orang lain, kesejahteraan negara, agama, bangsa. Ini semua sebut dalam Quran dengan jelas. Ya, kesejahteraan, ya, apa tu, akal fikiran, ya. Dan yang kelima, siasah. Jangan, ya, politik. Ada Dr. Wee di bawah ni. Di bawah. Oh ya. Jadi di sinilah kita lihat bahawasanya Islam tidak memisahkan politik dan juga pentadbiran. Ya. Tapi orang barat, ya, politik dan juga agama tu dipisahkan. Ya tak? Dipisahkan. Jadi jihad dan pertahanan di bawah siasat tu kan. Bagaimana kita nak tubuh satu pasukan? Pasukan jihad, kekuatan umat Islam di negara kita. Dalam Quran jelas memberitahu wa'iddu lahum mastata'tum. Wajib kita sediakan apa yang kita mampu, kekuatan untuk bina ummah. Bukan saja ketenteraan. Ketenteraan tu kalau kita diserang. Tapi ada serangan yang kita tak sedar ini, serangan ekonomi. Kita sedar tak? Serangan harta benda, serangan moral, kita sedar tak? Serangan IT, kita sedar tak? Kita tak sedar. Ya, kita tak sedar. Hari ni anak-anak kita berhubung dengan mak bapak melalui telefon saja. Dulu kalau di kampung saya ada telefon, ramai orang datang nak dengar bunyi kan. Nak dengar bunyi, ya, satu rumah pun tak ada satu. Sekarang ni satu rumah ada 5-6 telefon. Betul tak? Maknanya tengok, kita jadi victim kepada teknologi. Bukan teknologi sebagai means. Kita victim. Ya, victim tu dimangsa teknologi. Betul tak? Siapa yang kaya sekarang ni? Yang kaya siapa dia? Saya bila saya kaji, telefon kita ni mahal sebenarnya bayar. Sangat mahal. Cuba nak call England, mahal tak? Kalau dari England call sini murah. Why? Kontrol, siapa kontrol? Okey. Lepas tu dari segi pembentukan khalifah. Okey, dasar khalifah, kuasa rakyat. Jangan kata Islam tak ada. Bagaimana nak memilih pemimpin? Jelas dalam Quran. Kita tak boleh pemimpin yang tidak beragama. Tak boleh. Kalau boleh pilih sampai akhirat biasa, orang kena tanya, kenapa pilih dia? Kena pilih orang yang beragama. Ya, betul tak? Ini dalam Quran, bukan soal betul tak betul dalam Quran. Tanggungjawab khalifah. Boleh tak khalifah kita yang kita lantik tu boleh melawat kita setiap masa tengok kita, tanya makanan cukup tak? Ya, tanya kan. Hari ni kita ada property ramai lagi. Ya, tengok. Kemudian apa tu, majlis syura. Syura ni majlis parlimen. Kita ada parlimen. Ya. Kemudian kehakiman kan. Bagaimana nak menentukan ya, yang salah dan sebagainya kan. Jadi ini semua ni besok kita akan analisa mengikut pengajian kita setelah kita memahami butir-butir tajuk kecil dalam Al-Quran. Jadi hari ini saya nak bagi satu tajuk kecil, iaitu huruf jar dalam Al-Quran. Boleh tak? Okey. Baca. Sebenarnya ada 15 saja. Jadi kita pergi dengan detail ni, kita dah masuk bab 3 dengan 4. Ya, daripada 12 bab. Ingat lagi tak? Okey. Jadi kita akan ambil part by part, ya, dalam Quran. Ingat lagi tak? Huruf terdiri dari satu perkataan, satu huruf, terdiri dari satu perkataan yang datang dari satu huruf. Ingat lagi tak? Atau dua huruf
Ingat lagi tak? Ya. Atau 2 huruf, ingat lagi tak? Atau 3 huruf, ingat lagi tak? Atau 4 huruf, ingat lagi tak? Ini dipanggilkan haraf. Ini dipanggilkan haraf. Haraf ini dia tidak ada makna sendiri. Ya, adakah? Tak ada makna. Lan, bukan, tidak, tak ada makna. Kaifa, tak ada makna. Ya, kaifa ma, tak ada makna. Kecuali dia bercantum dengan perkataan lain, sama ada isim atau perbuatan, barulah dia ada makna. Ya, sebagai contoh, kalau kaifa, saya kata kaifa anta, dah ada makna. Ya, bagaimana awak? Okey. Ni mana dia adakah? Anta muslim? Adakah awak muslim? Itu baru ada makna. Tapi kalau dia duduk betul-betul macam ni, dia tak ada makna. Jadi ini haraf. Ini haraf. Dan haraf itu ada, kita bincang dulu, ada 8 jenis yang besar. Salah satu jenis dia, nama dia haraf jar. Nama dia haraf jar. Cuba sebut. Haraf jar. Haraf jar. Ataupun kalau nak sebut dalam nahwu, harfu jarin. Tak apalah, sebut haraf jar pun tak apa dah. Orang Arab pun sebut haraf jar. Haraf jar. Apa makna haraf? Makna haraf, inilah dia. Ya, perkataan-perkataan yang terdiri dari 1 huruf, boleh? 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf atau 5 huruf. Dan dia tidak boleh berfungsi sendiri, melainkan dia bercantum dengan perkataan lain. Tapi hari ini kita nak go further on haraf jar. Jadi kita tengok dalam Quran nanti, dan tuan-tuan insya-Allah tak akan lupa lagi peranan haraf jar. Peranan haraf jar. Okey? Boleh? Okey, kita boleh take rest 1 minute. Tuan-tuan, haraf jar, dia hanya duduk pada isim. Ya, ini haraf jar dan ini isimnya. Ini isim yang mengikuti haraf jar. Boleh? Ya, isim. Ya, sebagai contoh, saya ambil satu haraf jar. Ila. Ila ni artinya kepada, tak? Betul tak? Boleh? Ila. Jadi apa juga isim yang berada di selepas haraf jar ni, dia mesti baris bawah. Dia mesti baris bawah, sebab nama dia haraf jar. Haraf jar, haraf yang membaris bawahkan isim. Ya, kita beri satu perkataan, Datuk Syukur, ilal masjidi. Ilal masjidi, kena baris bawah. Boleh? Tak faham, tanya cepat ya, sebab lepas ni ada complicated. Kena baris bawah. Jadi tuan-tuan, al-masjidi ni isim. Okey? Dan haraf jar mesti duduk depan. Betul tak? Mesti depan. Ya, maksudnya kepada ke masjid, to the mosque in English. Ya, tapi bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada baris. Jadi perubahan baris yang berlaku pada perkataan dalam bahasa Arab, perkataan akhir ni, yang ni bukan yang ni, bukan yang depan, bukan yang tengah-tengah ni, yang akhir ni yang signifikannya. Kalau kata ilal masjid, betul juga, wakaf. Kalau kata ilal masjidu, something wrong. Dia kena kata ilal masjidi, sebab selepas huruf ja mesti baris bawah dan mesti isim. Jadi kalau kita nak kenal salah satu tanda isim, kita kenal huruf ja, sebab lepas huruf ja mesti isim. Isim tu kata nama, noun. Ya, isim tu kata nama, nouns. Undang-undang sana. Undang-undang dia, peraturan dia. Jadi haraf jar, haraf inilah. Nanti saya akan beri nama haraf jar. Haraf jar ni dia membaris bawahkan
isim selepas dia. Haraf jar ni maksudnya haraf yang membaribawahkan isim. Nama dia yang membaribawahkan isim. Okey? Okey. Jadi ini sudah baris bawah. Ini sudah baris bawah. Tanda dia baris bawah. Ini. Ini tanda pertama dia, tuan-tuan. Ini tanda pertama isim baris bawah. Ada 9 tanda. 9 tanda. Semua sekali. Bila isim baris bawah ada 9 tanda. Hari ni kita dapat bagi 4 5 lah dulu. Ya. Yang penting sekali konsep dia, selepas huruf jar dia mesti baris bawah. Isim. Huruf jar ni ada banyak. Termasuk satu ila. Ingat lagi tak ila? An, ala, min, sebut lagi. Fi, lagi. Ba, lagi. Bi, ba, kaf. Kaf. Kaf ni, kaf. Lepas tu lam saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Waw. Hatta ada. Hatta. Ma tak ada. Inilah yang biasanya yang dia guna bergili-gili dalam Quran. Inilah dia. Ya. Ma tidak. Ma tidak. Tidak. Ni huruf jar. Jadi tak apa. Nanti kita tengok dalam Quran. Ya, kita akan jumpa. Ya. Ni ila ya. Ila maknanya kepada. Betul tak? An, dari. Ala, di atas. Min, daripada ya. Fi, di dalam. Bi, dengan. Ka ni seperti. Ni ka ya. Ka. Huruf kaf. Seperti. Ada tak bi? Bi ada. Jangan kata bi. Al-ba. Al-ba'u. Al-kafu. Ini fi. Hatta ni until, sehingga. Orang putih pun ada. Wa ni sumpah. Wa ni wa dia panggil wa qasam. Qasam ni wa sumpah. Kalau wa lain pada sumpah tak boleh. Wallahi. Allah kena bagi bawah sebab wa tu huruf jar untuk sumpah. Okey. Lam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, betul dah tu. 10 ya. Yang bawah ni? Ni. Ini kaf. Ini huruf kaf. Ataupun bacaan dia al-kafu. Kaf huruf kaf saja. Ya, okey. Lam ni bagi. Ni lam ni artinya bagi. Kalau tuan-tuan boleh kenal huruf jar ni, dah cukup dah. Dah cukup besar dah nikmat. Betul saya kata. Banyak dah problem boleh selesai. Lali super. La pun boleh, li pun boleh. Dia bergantung kepada kegunaan. Yang penting huruf lam tu kalau duduk di depan dia jadi huruf jar. Ya, conjunction. Ya, kita boleh kata conjunction lah tu. Okey, sumpah. Boleh ni boleh? Boleh? Okey. Huruf jar tak. Ni wa qasam ni wa sumpah Datin. Wa sumpah, wa qasam ni wa sumpah. Kalau wa bukan sumpah, dia bukan huruf jar. Wa ataf. Wallahi. Jadi saya pilih yang ni dulu nombor 1 sebab yang ni banyak dalam Quran. Okey, ini banyak. Okey, boleh setakat ni? Boleh? Ini boleh terima konsep ni? Okey. Saya buat susah sikit ni. Pasal ini lah yang apa tu orang kata punca susah. Okey, bila ada huruf jar mesti ada isim selepas tu. Dan isim selepas ni mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Tapi yang baris bawah tu huruf terakhir saja. Huruf terakhir je. Huruf terakhir saja. Okey. Macam ni Ini haraf jar. Boleh tak? Setuju?
Boleh? Ikut saja saya. Ini harf jar. Siapa juga yang duduk di sini? Memang isim. Dia kena baris bawah. Dia kena baris bawah. Dia kena baris bawah. Dalam bahasa Arab, kena baris bawah tu dia kata majrur. Majrurun. Siapa nak duduk sini boleh, tapi awak mesti terima baris bawah. Lain orang tak boleh. Jadi di sini majrur. Ya, majrur. Majrur kena baris bawah. Ya, majrur kena baris bawah. Dan juga dia kata dalam ilmu nahwu, dia kata tempat ni fi mahalli jarin. Boleh terima tak? Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin tu majrur lah. Tapi orang nahwu kata fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Saya cuba nak bentang konsep yang susah ni. Nak tengok tuan-tuan dan puan boleh hadam tak? Kalau boleh hadam tu memang pelajar pintar lah di sini. Okey, boleh? Fi mahalli jarin. Cuba sebut kamu fi mahalli jarin. Harfu jar. Fi mahalli jarin. Harfu jar. Okey. Ya, fi mahalli jarin. Okey, harfu jar, dia jar maknanya dia membaris bawahkan isim selepas tu. Contohnya ila al-masjidi. Al-masjidi ni majrur. Majrur. Dan tempat ini nama dia fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Okey. 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 Fi mahalli maknanya di tempat baris bawah. Di tempat, ya, baris bawah sama, di tempat. Jadi di sini siapa yang duduk sini dia kena baris bawah. Jadi dengan sendirinya dalam ulama nahwu dia kata di sini fi mahalli jarin, tempat isim berbaris bawah. Okey. Ya. Kita kena ajar juga tuan-tuan pasal kita belajar nahwu dan saraf. Kalau tidak nanti tuan-tuan tak tahu nak baca. Ya, tak tahu nak baca. Kalau tak habis, kita kena habiskan juga. Sebab apa? Saya ajar sekali ni je, insya-Allah boleh besok. Majrur ni? Ni majrur. Majrur. Ya? Ya tadi? Yang tadi dia isim. Dia isim. Nanti baru ke selepas huruf jar mesti isim. Isim tak? Isim. Dan isim ni mesti baris bawah. Jadi mesti baris bawah tu majrur. Mana namanya majrur? Berbaris bawah nama majrur. Kena baris bawah. Lepas tu tempat ini dengan sendirinya nama dia fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Ingat, petak yang kedua ni petak tempat isim baris bawah. Fi mahalli jarin. Okey. Sekarang ni kita mula baca. Boleh? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Supaya insya-Allah kita baca Al-Quran, kita kenal huruf jar dan kenal isim majrur dan kenal tanda dia. Boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nampak tak? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Fi huruf jar. Tuan-tuan ni? Dan ini fi huruf jar. Hi. Ya? Tuan-tuan ni, sabarlah ya. Saya nak terangkan ni sebab itu complicated sikit, tapi tak susah, bagi saya senang je. Fihi sama juga fi campur dengan huwa, betul tak? Betul tak? Asal dia fihi, fi campur dengan huwa. Okey. Jadi kalau kita buat dalam bentuk petak tadi, ya.
fihi. Betul tak? Betul tak? Ini huruf jar, ini fi majrur. Majrur ya? Majrur. Hi. Okey, hi. Okey, hi. Okey, hi. Fihi. Kita jumpa Al-Baqarah yang susah terus. Betul ni? Ya? Ini noun dia. Noun dia ini dari kategori domer. Domer tu noun. Asal dia fihi, fi huwa. Fi huwa. Bila dia cantum, dia tak ada jadi fiha. Kalau fiha perempuan pula. Fihi, padanya. Yang penting sekali jangan kisah pasal hi, kisah pasal fi. Fi ni huruf jar. Fi ni huruf jar. Boleh? Orang lain boleh tak ni, Datuk? Betul-betul ni. Kalau tak boleh nak bagi rest minit lagi. Sebab frequent rest ni penting untuk faham. Tengok Tansi senyum je. Kalau Tansi senyum tu boleh lah tu. Okey. Sekarang boleh ni? Okey. Kira isim lah. Bentuk macam tu. Ha tu bentuk macam tu. Betul. Betul fihi. Ni betul ni. Fihi. Ha ni memanglah kalau tak nak tulis gini pun boleh. Tulis gini. Boleh. Boleh juga. Cantum ah. Boleh. Maknanya kita pecahkan huruf jar dengan ha. Ini huruf jar, ini majrur. Betul tak? Betul tak? Ini majrur, betul tak? Ini majrur, betul tak? Ini majrur? Fi, hi, fi. Cuma saya nak terangkan bahawasanya hi ni majrur. Hi ni majrur. Hi ni majrur. Okey, majrur. Dan majrur dia tanda dia kasrah. Tanda dia baris bawah. Tetapi baris bawah ni bukan tanda dia kena majrur. Ini baris bawah semula jadi. Semula jadi. Kalau kita baris ataskan dia jadi perempuan pula. Boleh tak? Fiha. Okey, boleh? Kita baca yang ni dulu. Ila harfu jar berbaris mati secara tetap. Kita kata mabni kan. Dalam Quran 95% mabni. Ingat, huruf mabni tu dia mengubahkan isim selepas tu. Sebab dia tetap. Kalau dia juga berubah, tak boleh ubah orang. Okey. Ila huruf jar mabni ala sukun. Mabni itu maknanya berbaris mati secara tetap. Kena ingat tu. Mabni. Sebab dia mabni lah dia boleh mengubah masjid ni. Al-masjidi. Sebut dia isim majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah. Majrur, ikut saya. Majrur dengan kasrah. Sebab dia ni duduk tempat majrur. Okey, boleh? Okey. Boleh? Okey, kita baca ni pula. Fi. Bacalah. Huruf jar mabni ala sukun. Okey. Ini kita sebut ha, hi ataupun sebut wal ha. Boleh. Sebut hi pun boleh. Hi. Baca. Hi berbaris bawah. Okey, cuba lagi. Okey, tuan-puan, hi ni semua ganti nama tetap. Sebab apa? Dia tak boleh hi, tak boleh hu, tak boleh ha. Dia tetap secara tetap. Kita kena kata hi, ha ni domir, sebut domir bersambung fi mahalli jarin. Tak payah. Fi mahalli jarin. Itu yang saya kata rumit tu. Susah ke tidak? Lepas ila mesti isim. Ingat, kalau isim tu isim yang berubah,
Sebab apa? Selain dari ganti nama 14, semua isim ni boleh berubah. Maknanya dia boleh di al-masjidu, boleh di al-masjidi, boleh al-masjidah. Tapi ni at any time mesti he. Mesti he. Tak boleh kata huha. Okey? Jadi begini. Bila kita kata fihi, fi harfu jarin, fi huruf jar, berbaris mati secara tetap. Ha, domir bersambung, berbaris di bawah secara tetap, fi mahalli jarin, berada di tempat jar. Jadi konsepnya mudah saja. Illa huruf jar, ya, peranan dia membari bawahkan isim selepas tu. Kalau isim tu isim yang boleh berubah, dia jelas nampak baris bawah. Tapi kalau isim tu isim yang tetap, ikut baris dia. Fihi mesti baris bawah hi. Jadi hi ni kita kata domir yang bersambung dengan pi, berbaris bawah secara tetap. Mana mabni tu? Berbaris bawah secara tetap, duduk di tempat baris bawah kerana dia menjadi majrur. Ya. Ini semula jadi kan? Dia memang macam Memang pi dia semua jadi. Pi ni dia tak boleh berubah. Pi berapa orang pun pi belaka. Jadi tuan-tuan, huruf jar ni kita belajar dulu. Huruf jar ni memang dia tetap. Dia tak boleh kata pia, piu, tak boleh. Dia tetap pi. Kalau ramai pun pi, seorang pun pi, laki pun pi, perempuan pun pi. Sama je. Sebab tu dia tetap. Dan dia menjadikan isim selepas dia baris bawah. Jadi semua domir tetap barisnya. Baris bawah. Tapi tu bukan baris depan. Asal dia hu kan? Asal dia Huwa. asal dia huwa. Betul. Ini domir berpisah. Ini berpisah. Ini bersambung. Boleh? Jadi ada soalan ni. Macam mana kita nak tahu jadi huwa jadi apa? Dalam Quran lah. Sebab dalam Quran dia kata la raiba fihi. Fihi ni ulama tafsir mengatakan fi campur dengan huwa. Betul tak? Dalam Quran lah dia punya syahid tu, ni buktinya dalam Al-Quran. Tak boleh kata fihu, tak boleh kata fiha, kena fi hi. Okey, kita teruskan. Okey. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. La raiba fi. Kita tengok ayat ni jadi kita jumpa satu huruf jar tadi, fihi. Kalau tuan-tuan rasa belum mahir lagi, jangan lagi risau. Banyak lagi ni. Quran ada berapa ratus muka surat nak jumpa huruf jar kan. Ini lagi susah ni. Hudan lil muttaqin. Ni, tuan-tuan. Li. Apa nak li? Bagi. Li bagi. Okey. Tuan-tuan, li dia campur al-muttaqin. Okey, al-muttaqin. Tuan-tuan apa ya? Tuan-tuan tengok ni. mereka. Cuba baca. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan jangan risau. Saya ada semangat yang tinggi untuk tuan-tuan masuk. Jangan risau. Saya tak lemah untuk tuan-tuan kata apa benda, saya tetap tak kuat untuk nak masukkan ilmu ni pada tuan-tuan faham. Pahala sangat besar. Saya fikir pasal pahala je, fikir pasal mak ayah dah meninggal kan. Dia menikmati pahala yang kesungguhan saya mengajar tuan-tuan ni dengan hati yang penuh jujur dan ikhlas. Kalau tuan-tuan tak masuk juga tu bukan salah saya dah tu, salah orang lain. Tuan-tuan, li huruf jar mabni berbaris bawah secara tetap, berbaris di bawah secara tetap, mabni alal kasri. Baca. Jangan risau tak boleh baca pasal baru dua ni.
Okey. Tuan, al-muttaqin ni orang-orang bertakwa. Ini al-muttaqin kita kata isim majrur. Majrur sebab selepas li. Majrur ni berbaris bawah. Dan apa tanda majrur dia? Tanda dia ya. Ya ni sebab dia jamak muzakkar salim, jamak laki-laki. Tanda dia ya. Ya ini tanda dia baris bawah sebab dia isim muzakkar. Sebab isim mufrad. Ini isim jamak, tanda dia ya. Jadi kita sudah ada dua tanda yang berbeza. Ya, isim yang majrur, isim yang baris bawah. Kalau dia mufrad, tanda dia terang-terang baris bawah. Boleh? Kalau dia jamak, baris bawah dia ya. Baris bawah dia ya. Ya atau kita kata ya dan nun, dua-dua boleh. Boleh tak? Sekarang ni jamak sebab dia jamak sekarang ni tentang itu sifir tu lil muttaqin. Maksud dia alif lam mim. Demikianlah kitab Al-Quran itu yang tidak ragu padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia tak kata orang beriman, dia tak kata petunjuk pada orang beriman atau pada orang Islam. Dia kata orang yang bertakwa. Maknanya tahap yang paling tinggi sekali, ya, kadar kita kepada Allah bertakwa. Tak ada lagi yang lebih tinggi pada bertakwa. Bawah pada takwa beriman, bawah pada beriman Islam, bawah pada Islam tak tahulah benda. Kalau dia bertakwa, dia tak ragu dah sana. Tak ragu dah Datuk. Tak ragu dah. Bila takwa tu tinggi dah. Jadi lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kena kata orang-orang yang bertakwa. Mim tu mim orang. Kalau bukan orang, yattaqun. Itu bukan orang. Itu yattaqun. Mereka semua telah bertakwa. Kalau muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau marfu' dia muttaqun. Ini kena sebut muttaqin sebab dia majrur. Sebab dia majrur. Muttaqun salah. Muttaqun salah. Sebab ada lam tak boleh sebut muttaqun. Kalau tak ada lam boleh sebut al-muttaqun. Boleh. Tapi bila ada lam kena sebut lil muttaqin. Maknanya kitab Quran itu adalah menjadi dalil dan petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Orang tak bertakwa mungkin tak sampai ke tahap tu. Jadi kita baca lagi. Okey, allazina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi. Bi makna apa? Dengan. Bi makna dia dengan. Bi dengan. Al-ghaib dengan yang tak nampak. Tengok tuan-tuan, sama tak dia punya tanda dia dengan ni? Sama kan? Sebab dia mufrad. Datin betul, sebab dia mufrad. Kalau dia jamak, ya nun. Sebab isim majrur ada 9 tanda. Ini 1, ini 2, ada 7 lagi. 7 lagi tanda. Bila tengok tanda dia, berubahnya tandanya bergantung kepada jenis isim. Kalau isim mufrad, tanda dia mesti baris bawah. Kalau isim jamak laki-laki, tanda dia ya dan nun. Jadi kalau bil ghaibi ni, al ghaibi ni kita kata ismun, cuba sebut. Ismun majrur bil kasri atau bil kasrah. Isim berbaris bawah dengan kasrah. Ismun majrur berbaris bawah, ismun majrur. Betul tak majrur? Jangan baca fi mahali. Ismun majrur bil kasrah. Isim berbaris bawah dengan tandanya kasrah. Ini isim berbaris bawah dengan tandanya ya dan nun. Kerana jamak. Kerana tak payahlah. Tak payah sebut kerana. Boleh? Jadi allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma. Asal dia min campur dengan ma. Mim nun campur dengan alif. Campur dengan mim alif. Okey, boleh ni? Boleh? Yang banyaknya kategori ni.
kategori tadi ni. Ini mudah je. Tuan-tuan ni. Mim ma. Mim ma. Daripada apa? Huruf jar tak? Ini huruf jar. Dua-dua mabni. Dua-dua mabni. Okey. Dua-dua mabni. Mim ma. Min harfu jarin. Min huruf jar. Berbaris mati secara tetap. Ya? Okey. Okey. Berbaris mati secara tetap. Tuan-tuan tengok ni ya. Ayat ni demikianlah kitab itu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh? Okey. Orang-orang yang bertakwa, allazina. Nama ada allazina. Allazina tu mana orang-orang yang atau mereka-mereka yang ya. Mereka-mereka yang tu siapa mereka itu? Mereka itu adalah refer kepada al-muttaqin. Mereka-mereka yang bertakwa ini siapa orangnya? Disebut dalam surah ni. Orang tu kalau dia kata bertakwa, apa ciri-ciri bertakwa? Ciri-cirinya dia kata allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama, dia percaya kepada benda-benda gaib yang kita belajar tadi. Okey? Kalau dia tak yakin kepada benda gaib, itu rosak takwa dia. Lepas tu tuan-tuan, dalam dia yakin, dibuktikan dengan mendirikan solat. Wa yuqimuna solat. Mereka solat tak habis-habis, tak henti-henti. Ya? Itu ciri kedua. Kalau ciri kedua ni tak ada, dia belum lagi bertakwa, cakap saja. Okey? Dan ciri terakhir sekali tanda orang bertakwa ialah dia semayang, dia yakin dan dia solat, tapi dia berani memberi makan orang lain. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa yang kami rezekikan sampai mereka kaya-kaya, mereka sanggup memberi keluar balik sebagai zakat, sebagai sedekah. Itu ciri orang yang bertakwa. Kalau yang ketiga tu tak ada, no way. Ya. Mana kalau haji bakhil, dia tak sampai tahap bertakwa. Jadi tuan-tuan, yang ketiga tu yang besar sekali tu, yang kita belajar 2-3 minggu lepas, ya. The more you give, the more you get. Teori boomerang. Teori boomerang. Kalau lempar boomerang tak mari tu, boomerang ada masalah tu. Teori boomerang, ya. To get more, to give more, to get more. Banyak beri, banyak dapat. Tadi ada orang Arab pergi rumah saya tadi seorang, dia kata, Abdullah, I suggest you write one book about orang-orang Melayu yang kaya di negara Malaysia. Jangan tulis nama orang tu. You study bagaimana karakter orang ni kaya-kaya, bagaimana dia jaga anak dia, bagaimana dia jaga harta dia. You tengok, you kaji betul-betul. Cari 100 orang, you kaji orang kaya di Malaysia ni. You kaji. Mesti you kaya besok. Mesti you kaya besok. Saya yang pertama kali beli buku you, dia panggil inheritance ya. Waris-waris yang kaya-kaya ni kan. Ya, salah satu ciri orang kaya memang pemurah, kan? Dia pemurah kan. Okey. Okey, dia cerita lagi. Bagaimana ciri orang beriman? Dia cerita sesuatu. Yang tadi dia kata orang bertakwa, orang beriman. Orang beriman itu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Ila. Nama dah ilah huruf jar? Ilaika kan? Orang-orang yang beriman itu beriman dengan apa? Bima. Bi huruf jar kan? Bi tu kan huruf jar? Ma tu majrur. Tapi ma majrur tapi tak nampak jar dia. Ini datin fi mahalli. Fi mahalli. Ya, fi mahalli. Dah celak dah tu. Kalau macam tu boleh, bagus dah tu. Ada dua je, sama ada majrurun bil kasrah atau fi mahalli jarin. Yang fi mahalli jarin ni yang macam ni. Yang macam ni. Yang macam ni. Yang tetap. Yang isim dia tetap. Yang sama dhamir tetap. Tapi kalau macam ni terus baca majrur. Macam ni majrurun bil ya. Kerana dia jamak muzakkar salim. Yang ni fi mahalli jarin. Itu je. Mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Kalau baca macam tu Ma tu bukan majrur. majrur lah. Majrur.
Tapi tak nampaklah dia Datin Paduka, tak nampaklah dia min ma'i. Sebab dia ma semacam. Jadi bila ma semacam, kita kata majrurun, kita kata fi mahali jarin. Tak berubah sama dengan yang macam awal boleh. Ya. Ya. Tapi bila tulis dia sama dengan mimma kan. Tapi kita kena pandai pecah lah. Okey. Tengok ayat ni balik. Ilaika, ila harfu jarin. Nampak tak? Wal kaf dhamir muttasil fi mahali jarin. Boleh tak? Sebab dia lepas huruf jar. Kalau tuan-tuan kenal huruf jar, maka boleh bacalah yang belakang dia tu. Macam mana kita nak tulis dalam YouTube supaya orang dapat faham? Maknanya kenal saja huruf jar, mesti kenal sama ada dia majrur atau fi mahali jarin. Sini huruf jar juga ilai kan? Ya, betul huruf jar. Ilaika ni huruf jar, asal dia ila anta. Ila anta jadi ilaika. Kalau kita letak ilaiki, dia jadi anti. Jadi anti. Ilaika kepada awak. Kaf tu dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahali jarin. Itu saja, tambah fi mahali jarin je. Walaupun dia duduk. Datuk, ma ni isim mausul. Isim mausul, isim sambung. Mausul. Jadi di sini kita kata ma isim mausul mabniun ala sukun, berbaris. Mabniun tu maknanya berbaris secara tetap, mati fi mahali jarin. Ma isim mausul. Ya. Fi mahali jarin. Isim mausul. Isim mausul berbaris mati secara tetap. Okey. Fi mahali jarin, duduk tempat jar. Okey. Tuan-tuan dia. Ya. Min ma tu Datuk, dia tulis macam ni. Betul tak? Betul tak? Min ma. Tapi kalau kita pecahkan, ini jadi min, ini jadi ma. Bila min di sini, nampak ini huruf jar. Huruf jar. Betul ya? Huruf jar. Yang ini ma, dia ma ni ma isim mausul. Isim mausul tu semuanya tetap. Kita kata tetap berbaris mati. Jadi min huruf jar berbaris mati secara tetap, ataupun min huruf jar mabniun ala sukun. Ma ismu mausul, isim mausul mabni ala sukun. Maknanya berbaris tetap secara mati. Fi mahali jarin, duduk di tempat jar, kerana dia jadi majrur. Fi mahali jarin, fi mahali jarin, duduk tempat baris bawah. Sebabnya sebab dia berada selepas huruf jar. Okey. Ya. Okey. Sekarang ni saya nak clarify apa yang kita telah belajar lepas. Jadi ini semuanya, ini kita katakan ganti nama ni kan, ana kan, ingat lagi tak? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, huwa, huma, hum. Okey. Kena. Jadi ganti nama ni kita belajar dulu, dia boleh bersambung pada PL, pada isim, dan juga pada haraf. Boleh? Diam je. Sebab dia perlu bersambung. Dia boleh bersambung pada fi'il, ya, pada sisib, pada isim. Kita ambillah contoh ana. Kalau kita campur dengan jam, bukan ana sa'atun. Kalau ana sa'atun, saya jam. Bila isim campur dengan ganti nama, dia memberi makna possessive. Dia memberi makna sa'ati. Sa'ati. Ana jadi i. Dan ini ada bacaan dia.
saya. Ya, jam saya ada bacaan dia. Ini pun ada bacaan dia. Ini pun ada bacaan dia. Sebab Nahu ni kena baca. Ana ni kalau nak baca dia, Ana ni domain berpisah, berbaris mati secara tetap. Begitu bacaan dia. Bacaan dia berpisah tak tu? Berpisah? Yang ni ia domain bersambung. Domain bersambung, berbaris mati secara tetap. Saati mati tak tu? Ya, mati. Saati tu actually my watch. Okay? Boleh tak? Bila ana kita cantum dengan fi'il madi seperti akala, dia akan jadi akal tu ni domain bersambung, berbaris depan secara tetap fi mahalli raf'in. Kalau saya jalan macam ni tu, mana saya terasa tu. Tok Guru ni dia nampak tak? Dia nampak ya. Kalau begitu termenung je. Tuan-tuan tak apa. Kita baru belajar fi mahalli jarin. Dia ada fi mahalli nasbin, fi mahalli jarin, fi mahalli rafi'in. Fi mahalli jarin ada 3 saja. Tanda 9. Ini baru satu tanda. Nak masuk syurga bukan senang, susah tau. Memang betul. Tok Guru saya kata memahami Quran sepenuhnya mengajar pula ahli syurga tu. Kalau Tok Guru saya depan anda semua ni, kita semua ni ahli syurga sebenarnya. Dia tak kata pandai lulus, belajar saja. Belajar saja ahli syurga. Lepas belajar 2 kali meninggal dunia, syurga dah. Kalau meninggal pula di sini, lagi syurga besar lagi masuk. Ya? Dengan pintu syurga masuk, tidak keluarga. Tok Guru saya beritahu, ini pintu syurga besar tak? Tok Guru saya cerita lama-lama dulu lah. Ini pintu syurga. Semua orang nak masuk syurga setelah timbang apa semua, amalan semua sedekah jariah masuk ke sini. Jadi ramai tunggu tu. Ramai tunggu. Tok Guru cakap ni, ramai tunggu. Tapi tuan-tuan dan puan, ada black market punya pintu kecil. Ada. Pintu black market macam nak tengok banyak gambar lah kan. Ada boleh beli black market. Ini pintu ni kecil je. Pintu ni untuk orang-orang yang menjaga Quran. Orang yang menghafaz Quran, yang jaga Quran, yang mengajar Quran, yang siap makanan untuk orang belajar Quran dan sebagainya yang berkaitan Quran. Pintu ni ada orang jemput. Mai dulu. Mai. Belajar dan mengajar dan menjaga Quran. Boleh masuk pintu ni. Masuk pintu ni, terus tengok Muhammad dah tunggu dah. Ya Rasulullah, dah menangis lah tengok situ kan. Ini duk menangis dekat apa tu, Masjid Nabi kan. Tak kenal pun boleh menangis macam mana tu. Hebat tak? Kenal tak Nabi Muhammad? Tapi kenapa boleh menangis? Sana besok nak menangis lah. Pasal tengok rupa dia betul-betul. Ya Allah, ini Rasulullah. Oh, hebatnya ya Allah. Kena masuk pintu ni. Kena belajar Quran. Hafal, biar faham. Tak percaya ke Tok Guru cakap? Jangan ponting. Kalau orang tu mari bawa air lagi, bagi air lagi cepat masuk pintu ni. Laju je. Tuan-tuan puan, apa juga hal berkaitan agama, dia punya core dia tu, ujian besar adalah sedekah jariah. Betul tak? Ujian besar adalah sedekah jariah. Ujian yang manusia tak boleh lawan, kalah sedekah dan jariah. Kalau tuan-tuan boleh ada kekuatan itu, hebat. Tak kenal boleh menangis tak? Ya? Kenapa tak kenal Rasulullah tapi Itu jiwa dah tu, jiwa dah ditampat oleh Rasulullah. Nak melawat makam tu kan tak menangis kan? Baca Rasulullah menangis. Sebab Rasulullah ni bukan saja malaikat. Allah Ta'ala pun salawat. Allah Ta'ala yang begitu hebat pun boleh salawat kepada Rasulullah. Apatah lagi manusia.
Hebat tak? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi salawat. Kerana Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad. Engkau manusia apa benda? Kan? Nak sangat. Engkau manusia. Allah, malaikat pun berselawat. Apatah lagi kau manusia. Jadi tengok hebatnya. Kan? Sallu tu berselawatlah, puji Rasulullah. Ya Rasulullah, adri kena, wahai Nabi, wahai Rasulullah, dekatkan saya. Ya Rasulullah, arisna, tolong saya. Kita minta kepada kan? Rasulullah kan? Hebat tu. Dah mula nak share ni. Jadi tuan-tuan, kita baru belajar fi mahali jarin. Fi mahali jarin ada 9 tanda. Tanda isim tu baris bawah. 1 tanda dia ni, 2 tanda dia yang tadi. Ada 7 tanda lagi. Ya. Kalau fi mahali rafi'in ada 8 tanda. Ini 1 tanda. Kalau tuan-tuan boleh kenal isim tu sama ada isim atau domain. Domain dia pun isim, tapi domain ni bila kita pakai dia mesti fi mahali. Sebab dia mabni. Kalau isim biasa tak payah fi mahali, direct sebut dia. Fi mahali ni isim biasa. Macam tengok saya terjemah ni. Akal tu, akala fa'il madhi mabni ala sukun. Tu domain mutasil mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'in. Itu dia bacaan dia. Susah ke? Memanglah nak masuk pintu kecil ni susah. Tuan-tuan ingat pintu kecil. Pintu kecil. Ingat pintu kecil ni. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kenal huruf jar, sebab saya rasa dah laju ni. Kenal saja huruf jar. Ni huruf jar B. Selepas ni tuan-tuan kena tengok isim yang berubah ataupun isim yang mabni. Kena kenal tu. Boleh tak? Sebagai contoh, lepas ila, ini isim yang berubah. Okey, selepas mana tadi? Selepas mim dengan ma ni isim yang tetap. Boleh tak? Cuma tuan-tuan kena nak yang mana berubah, yang mana tetap. Yang berubah ni jelas nampak dia baris bawah. Boleh? Jelas baris bawah. Kalau yang jamak tadi ya nun, ya, ada baris depan, ada baris atas. Ada baris atas. Okey. Tapi yang ini ni memang tak berbaris langsung. Kalau mimma ni mati. Apa benda kejar ni mati. Tapi kalau macam ni, lepas huruf jar, kita kena kata dia fi mahali jarin. Boleh tak? Senang tak? Sepatutnya bawah. Itu dia mabni. Sebab huruf jar banyak juga bercantum dengan huruf mabni. Bukan huruf mabni ni, dia bukan isim biasa. Kalau isim biasa dia boleh jadi masjidi, masjidu, masjidah. Tapi yang ni sampai hari kiamat pun macam tak boleh berubah sebab dia tetap. Tetap tu kita kata mabni. Kalau tetap kalau baris dia tetap mati, kita kata mabni ala sukun. Okey? Kalau tetap baris atas, mabni ala fathi. Dia ada 3 je. Ada 4. Sukun ada, fathi ada, dhammah ada, kasri. 4 tu je. 4 tu je. Semuanya fi mahali. Tapi saya rasa banyak fi mahali. Fi mahali tu kalau isim selepas huruf jar tu isim mabni. Mana dia tak boleh ubah. Nampak dah keceriaan, kefahaman tu dah masuk dah. Dah masuk dah kan. Cuma nak kena isim tu mabni ke mu'rab. Jadi tuan-tuan tengoklah, kalau yang mu'rab ni yang berubah, mu'rab ni mana berubah, jelas nampak dia bagi bawah. Kalau dia mufrad. Kalau dia jamak, ia nun. Tapi ada isim yang baris atas, dia punya majrur dia. Itu belum belajar lagi. Tak apalah tu. Yang pentingnya tengok saya sampai nak menari ya. Yang pentingnya kalau ada macam ni, mati dia,
Kemudian baris bawah dia apa semua, ini mabni dia tu. Semua domain ni fi mahalli. Semua domain ni fi mahalli. Ya. Okey tuan-tuan, cuba baca ni. Li, cuba baca ni. Lam, la, home. Home. Cuba baca. Bukan baca gitu. Baca la. Ni la, haraf ja. Baca lagi. Haraf ja lagi. Haraf ja mabni alal. Allah, kalau kata sukun ni masalah ni. Ni mabni alal fathi. Habis home. Domain. Bersambung ke berpisah? Bersambung. Berbaris apa? Berbaris mati di atas mati. Berbaris mabni ala sukun. Berbaris mati secara tetap. Bacalah lagi. Fi mahali jarin. Itu saja. Apa yang nak susah? Itu saja. Dah boleh masa dah tu. Dah masa tu. Huruf ja. Saya beri huruf ja ni kerana huruf ja lah yang paling susah sekali. Yang lain tu semua beres, senang. Semangat dah tu. Ada 11 lagi apa tu Puan Sri. You don't have to worry. 11 lagi. Kita blue ocean kan kaedah. 11 lagi. Tinggal lagi sebelum 11 hadam yang ni dulu. Jadi kita belajar tentang huruf ja. Cari dalam kitab Quran huruf ja. Okey, wabil akhirati, nampak tak? Ya, wabil akhirati. Dengar tak B? Nampak tak B? Wabil akhirati hum yuqinun. Dia kata orang-orang yang beriman itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Dan dia juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada sebelum kau, Taurat, Zabur dan Injil. Qablika. Wabil akhirati, dan dengan hari akhirat mereka yakin sangat-sangat. Ini orang beriman. Jadi ciri orang beriman. Jadi tuan-tuan, perkataan wabil akhirati B. Nampak tak B? Cuba baca B huruf ja. Mabni alal kasri. yang itu saya tak boleh nak tolong. Sebab itu jelas. Bil B ni tuan-tuan. Bil B ni. Akhirati ni bagi bawah ni. B ini B harfu jarin mabniun alal kasri. Alal kasri. Dalam bahasa Melayu B huruf ja yang berbaris bawah secara tetap. Okey. Al-akhirat, baca al-akhirat. Al-akhirati baca. Al-akhirati. Sebut ismun. Ismun majrurun. Yeah. Majrurun bil kasri. Sekarang ni saya tukar. Bil kasrati. Bil kasri pun boleh. Saya tukar ya, tuan-tuan ya. Al-akhirah ni perkataan lelaki perempuan. Perempuan. Kalau perempuan kita kena letak domain perempuan. Bil akhirat ini kita tukar pada domain. Dia akan jadi biha. Dengannya. Betul tak? Betul tak dengannya? Boleh? Ya. Betul sebab ha ni kan. Wa bil akhirati, dan dengannya dia yakin. Okey, cuba baca. B huruf ja mabniun al-kasrati. Okey. Domain bersambung. Okey. Belum lagi. Jangan lupa berbaris tetap secara mati. Lepas tu fi fi mahalijal. Inilah yang budak-budak susah nak baca ni. Tapi tuan-tuan nampak gaya laju bacaannya. Kagum saya sebagai guru, laju bacaannya. Okey, tengok lagi ya. Hum yuqinun. Yes. Ulaika ala hudan. Nampak tak?
Ulaika ala hudan min rabbihim. Hudan. Ala huruf jar tak? Tapi kenapa hudan tak kata hudayin? Itu tanda yang ketiga. Belajar lagi. Itu tanda ketiga. Bila ada ya di belakang tu, dia panggil ya huruf ilah. Dia tak ada kata ala hudayin, dia kata kena ala hudan. Hudan. Jadi hudan di sini hudan. Cuba ikut saya, hudan. Ismun. Majrurun. Kena kata majrur sebab dia lepas ala. Kena kata majrur sebab dia lepas ala. Boleh tak? Majrurun bil fathah al muqaddarah. Tanda ketiga, muqaddarah. Saya dulu susah sebut sebab saya belajar belasan tahun, susah sebut. Jadi akhir tok guru ajar saya mau baca bil fathah muntah darah. Tok guru nakal tu. Tok guru bil fathah dengan fathah yang ditakdirkan. Maksudnya fathah yang dipinjamkan. Sebab dia tak boleh kata hudayin, sebab dia ada huruf ilah di belakang tu. Jadi tanda dia ni, majrur dia dengan fathah yang muqaddarah, fathah yang dipinjamkan. Muqaddarah. Itu pun nak suruh hijau juga. Ya Allah akbar. Ni lah. Ini al-fathah. Baguslah puan hati. Al-fathah al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Muqaddarah ni ditakdirkan, dipinjamkan. Kalau saya kata Allah ditakdirkan dia dah meninggal, betul dah tu, dia dipinjamkan balik ke sana. Sebenarnya bukan pinjam, tu ambil je. Orang yang mati tu kan, kita kata dipinjam sekejap je. Mana dipinjam, tu ambil. Boleh tak? Okey. Sudah ada 3 tanda. 1, 2, 3. 1 dengan kasrah, 2 dengan ya, 3 dengan fathah muqaddarah. Ada 6 lagi tanda untuk nak membaca huruf jar. Okey, ulaika ala hudam min rabbihim. Min rabbi. Nampak tak? Rabbi. Itu complicated sikit. Min daripada min harfu jar mabniun ala sukun. Rabbi ismun majrurun bil kasrati. Nampak tak? Habislah. Bil kasrati. Rabbi. Him tu kita baca ilmu lain pula lah. Itu kan. Wa ula. Okey, boleh tak? Okey. Lagi satu ayat. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nampak tak? Alaihim. Cuba baca ramai alaihim. Ala. Huruf jar mabni ala sukun. Okey. Him dhamir bersambung berbaris. Him mim tu mati dia, tapi mati dia tanda separuh je, tak ada tanda bulat ya. Mati. Him dhamir mutasil berbaris, mati secara tetap. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Khatamallahu ala qulub. Jangan fikir qulub, fikir ala dulu. Ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Itu satu percubaan yang betul. Tapi itu bukan muqaddarah. Itu memang betul mabniun ala sukun lagi. Okey. Qulub ismun. Bacalah. Qulubi tu ismun majrurun bil kasrati. Betul tak? Wa ala sam'ihim. Sam'i tu ismun majrurun
bil kasrah. Wa ala absarihim ismun majrurun bil kasrah. Wa lahum la harfu jarin mabniun alal fathi. Hum, baca sendiri. Dhamir bersambung, berbaris mati, ala sukun fi mahalli, yes, jarin. Satu lagi, patut kita habiskan. Wa minan nasi, wa min tu, wa minan nasu, min harfu jarin mabni ala tak ada sukun alal fatih. Jelas tu al-fatih tu. Kalau baca sukun memang tak boleh nak tolong lah. Nak tolong. Kalau macam ni tuan-tuan baca sukun, dia kena bayar dam. Dam dia 1 karton air. Untuk dibinum ramai-ramai. Wa minan nas, wa minna tu huruf ja mabniun alal fathi. An-nas ismun majrurun bil kasrah. Ismun majrurun bil kasrah. Jangan kita fi mahalli, dah dia jelas nampak isim tu majrur. Fi mahalli ni dhamir saja dengan haraf. Boleh tak? Last one. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bi harfu jar mabniun alal kasri. Allahi ismun majrur lah, majrurun bil kasrah. Tak ada dah pasal itu. Allah betul. Allah betul tu. Kalau nampak baik bawah tu memang Allah lah. Memang Allah lah. Memang betul-betul lah dia fi mahalli. Okey, sikit lagi. Wa bil yaumi, wa bi harfu jar, al yaumi isim majrur bil kasri. Okey. Wa ma hum bimu'minin bi harfu jarin mabniun alal kasri. Kalau tuan kata alal fatih tak boleh tolong. Mu'minin ismun majrurun bi bilya, sebab dia jamak. Yang tadi bilya sebab dia jamak. Tuan-tuan, boleh dah tu. Minggu depan nanti kita hadam Tan Sri. InsyaAllah tuan-tuan tak kena isim lepas B pun kena B. Kena B. Hari ni kita belajar bagaimana isim yang datang selepas B. Kalau isim yang datang tu isim yang mabni, kita kena kata fi mahalli jaring, tanpa peduli dia punya baris. Kalau isim tu isim yang berubah, kita kena baca baris dia. Yang ini isim majrurun bil kasri. Yang tadi majrurun bil ya. Ya, yang tadi majrurun bil fathah muqaddarah. Itu 3, ada 6 lagi. Okey, ada 6 lagi. Okeylah, insya-Allah setakat ini kita jumpa lagi minggu depan. Tuan-tuan ni minta maaf lah kalau terkasar sikit. Ya, suara-suara keras tu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ini ya Allah. Permudahkanlah urusan ilmu kami ya Allah. Masukkanlah ilmu-Mu ke dalam kami ya Allah dengan mudah dan tenang ya Allah. Allahumma yassirna wa yassir ma ma'ana. Permudahkan kami ya Allah. Permudahkan sesiapa juga yang berada di bawah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tutupilah kami dengan tutup yang baik, dan jangan kalau tutup kami dengan tutup yang Kau telah tidak redakan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah kami, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah kami, permudahkan urusan bekerja kami ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, kami mohon segala keampunan. Ya Allah Tuhan kami, halalkan apa yang kami makan ya Allah. Halalkan rezeki-rezeki yang telah dapat kepada kami ya Allah. Berkatilah segala apa yang kami ada ya Allah, supaya kami dapat mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah.
menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa takut kamu ya Allah. Dengan rahmat dan berkah-Mu ya Allah, kami memohon keampunan kepada kami, anak kami, isteri kami ya Allah, dan juga keluarga kami, guru kami, rakan-rakan kami, jiran kami ya Allah. Dengan rahmat dan berkah-Mu, kami memohon sepenuh keampunan dari-Mu ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Barakadi. أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab